Baju kebaya Perlis merupakan baju yang menjadi warisan budaya masyarakat Melayu Perlis sebelum tahun 1930-an lagi. Pada zaman dahulu, kebiasaannya kebaya Perlis dipakai oleh golongan istana dan bangsawan di majlis-majlis kerajaan seperti kenduri ataupun di majlis-majlis keramaian yang lain. Baju kebaya Perlis mula dipakai oleh masyarakat Melayu di negeri Perlis sebelum kedatangan Jepun dan menjadi sangat masyhur pada zaman pemerintahan Raja Said Alwi, iaitu Raja Perlis yang keempat. Selepas penjajahan Jepun, Inggeris telah menduduki tanah Melayu dan di zaman ini, pemakaian songket adalah dilarang sama sekali di kalangan orang kebanyakan, tetapi diberi kelonggaran kepada pasangan pengantin yang bakal bergelar Raja Sehari dan kepada pembesar-pembesar istana serta golongan istana. Baju kebaya Perlis jika ditinjau dari pandangan hadapan, ia lebih menyerupai kepada bentuk baju kebaya dan jika ditinjau dari sudut pandangan belakang pula, ia adalah seperti baju kurung Melayu. Tetapi ia bukanlah baju kebarung. Ia merupakan baju kebaya yang mempunyai kekek sama seperti baju kurung dan tidak bertulang di atas bahu. Terdapat pelbagai jenis kain yang menjadi pilihan untuk menghasilkan kebaya Perlis. Dahulu, kebaya Perlis diperbuat daripada kain kapas ataupun kasarubia. Penghasilan kebaya Perlis memerlukan sejenis kain yang agak lembut supaya si pemakainya akan merasa bahawa kebaya yang dikenakannya nampak begitu terletak di atas badan si pemakai. Di antara fabrik-fabrik yang terdapat di pasaran pada waktu itu hanyalah kain sutra, sutra gulung, kain cindai dan kain rawa. Jenis-jenis penghasilan baju pada ketika itu adalah bergantung kepada tahap kemampuan seseorang individu itu. Kebanyakan fabrik yang menjadi pilihan pada waktu itu adalah kain yang halus dan jarang seperti kasarubia. Sesetengah baju kebaya Perlis dihasilkan sepasang iaitu sedondon dengan kain. Namun, terdapat juga kebaya Perlis yang dipadankan dengan kain batik setong, batik panjang dan juga batik lepas. Kain pelikat turut digayakan pada ketika itu, tetapi cuma digunakan oleh golongan wanita yang sudah berumur. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kebaya Perlis serta teknik pembuatannya, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis berusaha menjejaki Puan Azmiah binti Abu Bakar, iaitu seorang individu yang tidak pernah lelah berusaha untuk mempopularkan kebaya Perlis di negara ini. Berkelulusan Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang tekstil, fashion dan jahitan pakaian, beliau telah berkecimpung di dalam bidang pembuatan kebaya Perlis selama lebih 14 tahun. Pengalaman beliau di dalam bidang jahitan kebaya Perlis ini telah mendorong Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk melantik beliau sebagai panel penulis modul pembangunan SKM tahap 1 dan 2, iaitu dalam bidang pembuatan pakaian wanita. Pengalaman saya dalam bidang kebaya Perlis ni telah mencecah hampir 14 tahun. Mula daripada tahun 2006. Masa tu Datin Seri Samsiah lah yang mula memperkenalkan kebaya Perlis ni kepada semua tailor-tailor negeri Perlis. Dialah yang mengumpul semua tailor negeri Perlis ni ke Dewan Warisan. Jadi kami di situ cuba buatlah pola tu, try and error lah. Sehinggalah saya mula aktif. Sejak 2006 tu saya terus aktif sampai sekarang. Sebelum tu saya kaki tangan kemas. Jadi saya memang bab jahitan ni saya okey lah. Dah lama dah saya mula dengan kemas ni tahun 1991. Saya rasa saya ingin memperkenalkan kebaya Perlis ni ke seluruh Malaysia. Terutamanya penduduk negeri Perlis, sebab buat masa sekarang belum ada pewaris yang boleh menjahit kebaya Perlis dan seterusnya saya ingin menjadi tenaga pengajar untuk negeri Perlis. Individu yang paling banyak mengangkat kebaya Perlis ni adalah Datin Seri Samsiah binti Muhammad Yassin, isteri kepada DSSK. Masa tu dia menjadi MB Negeri Perlis dan dia banyaklah mempromosi baju ni sampai ke Kuala Lumpur lah. Kemudian orang yang kedua tu Datuk Speaker Perlis, Datuk Hamdan bin Bahari. Masa tu dia menjadi pengarah kemas dan dialah yang juga mengangkat kebaya Perlis ni, mana dia mewajibkan
kaki tangan kembar memiliki sekurang-kurangnya sepasang kebaya polis seorang. Dan juga pengarah sekarang Encik Abdullah bin Haji Murad yang juga memberi dorongan yang sangat besar untuk kami. Untuk kami lah untuk mempromosikan kebaya polis ni, di mana dia menganjurkan pertandingan kebaya polis untuk 20 orang peserta di Pesta Angin Timur yang lepas. Secara langsung tu kalau kerajaan negara Perlis ni memanglah tak ada kan, tapi galakkan daripada ketua-ketua jabatan, pengarah-pengarah, pengarah kemas, pengarah JKKN, jabatan muzium, kolej komuniti, semua mereka macam membantulah, membantu memperkenalkan kebaya polis, dan saya diambil untuk jadi tenaga pengajar. Semasa saya dalam perancangan untuk mempopularkan kebaya polis ni, pengalaman saya lah, saya kena research kebaya polis ni. Masa tu kita cuba cari pewaris yang memiliki koleksi kebaya polis ni, dan saya dengan grup-grup saya ke kampung Balik Bukit, jumpa seorang pewaris yang memiliki koleksi kebaya polis ni. Dia ada dalam tiga koleksi kebaya polis yang lain-lain bentuk, dan kita terpaksa ubah suai sikit lah nak bagi kesesuaian untuk pemakai zaman lah ni. Sebab kebaya polis yang ada dalam koleksi dia tu, dia macam tak guna butang lah. Dia pakai kersang saja. Dia pakai kersang, pakai 3 biji kersang, bebas itu aja. Tapi saya ubah suai lah untuk menjadikan pakaian tu lebih menarik. Kita pakai dengan kersang lah, kersang ataupun butang yang cantik lah. Kebaya polis ni dia banyak perbezaan dia ni. Satu, bila disebut kebaya, semua kebaya dipakai cutting, fit, ketat. Tapi kalau kebaya polis ni, ciri-ciri dia longgar dan lebih islamik lah. Dia tak ada tulang di bahu, macam baju kurung. Lepas tu dia ada kikit di lengan, dan dia mesti labuh daripada paras punggung. Dan dia tak ada sebarang lisu ataupun pleated yang boleh menampakkan bentuk badan. Okey, kalau kebaya nyonya dia pendek. Tapi kalau kebaya polis ni dia labuh. Kalau kebaya polis ni dia perbezaan dia tu dia macam baju kurung lah. Kita pakai macam selesa macam baju kurung. Dia tak ada ketat lah. Jadi lebih islamik lah. Lebih islamik, muslimah. Ya. Kalau golongan remaja tu selalunya dia ubah suai bagi cutting sikit lah. Sebab dia pun macam tak selesa lah. Nampak besar lah. Macam kurung, macam pakai kurung. Selalunya dia pun ubah suai bagi nampak macam cutting masuk badan sikit. Barulah dia pun suka. Tapi kalau macam longgar tu kurang sikit lah sambutan daripada golongan remaja. Sebab baju ni lebih sesuai dengan golongan 30-an macam tu. Okey, kita baju kebaya polis ni dia lebih sesuai untuk orang yang berbadan besar. Yang selalunya yang badan besar ni yang ada perut yang tinggi sikit lah. Sebab keistimewaan dia kebaya polis ni, dia ada pesak di depan. Di belakang dia kecil, di depan dia besar. Jadi bahagian depan kita yang besar tu kita boleh tutup. Sampailah orang mengandung pun boleh pakai. Saya sangat mengharapkan kerajaan negara Perlis lebih banyak membuat promosi dan mengetengahkan baju kebaya polis ini di mata masyarakat lah ni. Jadi sekarang ni saya juga berharap kerajaan mengetengahkan baju kebaya polis ini untuk sebagai pakaian pejabat. Macam contoh hari Khamis kita pakai batik, dan pilihlah hari-hari apa pun kita pakai kebaya polis. Corak batik pun tak apa, ataupun biasalah. Tapi pilihlah hari-hari yang sesuai lah untuk kita masukkan kebaya polis pada dalam seminggu tu. Dan saya juga berharap kebaya polis ni tidak akan diubah ciri-ciri asal dia. Bagi memahami cara ataupun teknik pembuatan kebaya perlis, Puan Azniah menunjukkan langkah-langkah awal sehinggalah sepasang baju kebaya perlis dapat disiapkan.
Sekarang kita mulakan dengan mengambil ukuran badan baju kebaya perlis. Kita mulakan dengan ukuran bahu pemakai. Dari bahu kiri ke bahu kanan. Okay. Daripada ukuran bahu tadi, kita teruskan mengambil ukuran labuh tangan sehingga ke pergelangan tangan. Okay. Kemudian kita akan ambil ukuran bahu ke pinggang. Daripada ukuran tengah ni ke pinggang. Daripada sini kita akan terus ambil labuh baju sehingga ke lutut. Okey. Di hadapan kita ambil ukuran bahu ke mercu sehingga 10. Kemudian ukuran mercu ke mercu 7 inci. Okey. Kemudian mengambil ukuran keliling dada. Masukkan 4 jari di dalam. Kemudian keliling punggung. Masukkan 4 jari juga di dalam. Kemudian luas tangan. Berbeza dengan pembuatan kebaya moden, Puan Azniah tidak mengambil ukuran bahagian pinggang dan punggung, memandangkan potongan kebaya perlis bersifat longgar dan sopan. Selepas kita mengukur badan tadi, kita teruskan dengan membuat pola. Ini adalah contoh pola baju kebaya perlis dan saya akan tunjuk macam mana kita nak melakar kebaya perlis. Okey, kita bagi ruang dulu sini 6 inci. Tinggalkan ruang 6 inci. Kita garis. Sehingga habis. Kemudian di atas ni kita tinggalkan ruang sebanyak 3,5 inci. Dan kita garis. Mula sekali kita ambil ukuran bahu. Bahu tadi, masa kita ukur tadi, kita dapat 15. 15 setengah bahu sama juga 7,5. Daripada 7,5 ni kita akan tolak 1 inci. Okey. Di sini ukuran keliling leher 2/3/4 inci. Kemudian kita akan ambil bahu ke pinggang 15, pinggang ke pinggul 8 inci standard. Okay. Kita akan garis semua ni. Okay. Ukuran labuh baju 38. Kita tolak 2 inci ya. 38 kita tolak 2 inci. Dan kita garis. Okey. Ukuran bahu ke mercu 10. Kemudian kita ambil ukuran ketiak. Ketiak tadi ukuran separuh bahu 7,5 tambah 1 inci. Okey. Kemudian kita ambil ukuran keliling dada. Keliling dada tadi kita dapat 36. Dibahagi dengan 4 dapat 9.
9/3/4 inci. Okey. Kita guna yang ni. Ukuran bahu tadi dapat 8,5, tanda tengah. Kemudian masukkan suku inci. Garis. Kemudian yang ni freehand. Okey. Ukuran sini adalah ukuran punggung 38 bahagi 4 dapat 9,5, campur lagi 1,5. Kemudian kita temukan garisan dada tadi ke garisan punggung. Garis saja. Okay. Kemudian garisan pinggang tadi kita masukkan 1 inci untuk nampak cutting sikit. Untuk kita bagi bentuk pada baju tu tadi. Guna pembaris ni. Kemudian yang ni. Okey, yang di sini kita bentukkan sikit. Macam tu. Bahagian leher sini 1/2 inci. Yang ni untuk bahagian belakang. Pola ni bahagian belakang dan hadapan sama lah. Satu pola aja. Kemudian ini adalah garisan bahu ke mercu 1/2 inci sini. Sampai ke bawah 1/2 inci kita buat garisan. Kemudian ini adalah bahagian hadapan. Tapi di sini kita bagi cantik sikit. Macam tu. Yang ni adalah tanda lipatan. Maknanya tidak ada tulang di sini. Kemudian labuh tangan kita tadi dapat 22 inci daripada sini. Okey. 22 inci tambah 1 inci. Okey. Daripada sini 1 suku inci. Dan kita akan buat bentuk lah ni. Freehand juga. Okey. Yang ni tadi kita dapat 18. Luas lengan 18. 16. Separuh luas lengan kita dapat 8. Okey. Dan kita garis terus. Untuk mendapat bentuk yang elok, kita guna pembaris curve. Okay. Kemudian kita naikkan 1/2 inci di sini. Okey. Kita akan buat kikit 3,5 inci. Okay. 3,5. Baju ni kita labur di depan sikit aja nah. Turunkan 2,5 inci. Okey. Kemudian yang ni bahagian badan. Yang ni kita akan buat
pesok. Yang ni adalah separuh mercu ke mercu. Separuh mercu ke mercu kita dapat 3 inci setengah. Kemudian kita akan teruskan ke bawah 3 inci setengah. 3 inci setengah. Kita garis. Okey. Tambahkan 1 inci setengah di sini. 1,5. Kemudian kita tambah lagi 2 inci setengah lah di hadapan ni. Nak bagi dia nampak kembang sikit. Okey, temukan di sini. Okey. Yang ni naikkan 3 inci. 3 inci. Sini. Untuk collar 3 inci juga. Kemudian temukan yang ni. Yang ni pun kena bagi nampak macam bentuk sikit. Macam tu. Okey. Yang ni temukan tadi. Ini adalah pola yang telah digunting yang kita lukis tadi ni. Okey, kita namakan pola-pola ni yang pesok. Yang ini badan. Badan, hadapan dan belakang. Sekali nah. Okey, yang ini adalah pola lengan. Ini adalah bahagian lipatan, tanda lipatan. Dan ini adalah kikit. Ini adalah cara kita meletak pola di atas kain. Ini adalah bahagian belakang, terlipat sikit macam ni. Dan ini tidak ada belahan, dia lipatan. Tidak ada tulang bahu. Apabila kita dah potong bahagian ni, bahagian belakang, kita letak pola ni untuk mengambil bahagian hadapan. Dan kita buka balik yang ni lah. Ini kedudukan bahagian hadapan. Yang ni adalah belahan. Dan kita akan ambil basi setengah inci. Jadi maknanya kita tak payah tanda dah setengah inci. Kita terus belah aja. Macam ni. Belahan. Dan siaplah bahagian hadapan dan belakang. Yang ni adalah bahagian pesok. Ataupun sekarang dipanggil princess line. Bahagian ni kita kena ambil basi 2 inci setengah sebab untuk buat kelepek bahagian hadapan. Yang ini basi setengah, di bawah ni 1 inci untuk lipatan bawah. Dan yang ini setengah inci juga. Yang ni adalah pola bahagian lengan. Basi untuk bahagian atas setengah inci, tepi pun setengah dan bawah 1 inci. Sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam memantapkan usaha memelihara, mengekal, mengembang dan menyemarak seni budaya warisan bangsa, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis telah mengambil inisiatif di dalam mempopularkan kebaya Perlis bukan sahaja di negeri Perlis tetapi juga di peringkat nasional. Buktinya, pada tahun 2018, jabatan ini telah mengangkat kebaya Perlis sebagai subjek rujukan di dalam pembikinan koreografi tarian gencak kebaya di dalam program Inspitari anjuran JKKN Ibu Pejabat.
Gencak asalnya ialah perkataan dari utara yang bermaksud tari dan tarian ini berkisar kepada busana tradisional negeri Perlis dan ditarikan dalam irama inang dengan penuh lemah lembut tetapi bertenaga. Paru Maraj, anak lelaki Alagan, seorang artis tari daripada Kumpulan Kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis. Meskipun beliau bukan berketurunan Melayu, minat dan kegairahan beliau di dalam seni tarian Melayu memang tidak dapat dinafikan. Ini dapat dibuktikan dengan kejayaan beliau mereka cipta tarian Gencak Kebaya di dalam program Inspitari 2018. Menurut beliau, keindahan dan keunikan kebaya Perlis telah mendorong beliau untuk berkarya dan melahirkan seni gerak tari yang indah dan memukau. Okey, saya mengangkat kebaya Perlis ni untuk Inspitari 2018 sebab saya fikir waktu inilah untuk kita menunjukkan keunikan kebaya Perlis. Cara potongan dia, cara pemakaian dia, sebab bagi saya tak semua orang tahu tentang kewujudan kebaya Perlis. Sebab selalunya orang akan tahu kebaya biasa, kebaya yang berkating, kebaya nyonya, kebaya pahang. So tak semua orang tahu pasal kebaya Perlis. So saya rasa mungkin ni waktu yang paling sesuai untuk saya angkat kebaya Perlis buat semua orang. So semua orang akan tahu yang Perlis ni ada busana tersendiri. Sebenarnya dalam penghasilan gencak kebaya ni memang banyak orang mendorong saya. Contohnya sebelum nak mulakan karya tu kami akan adakan pembincangan dari pegawai-pegawai JKKM Perlis, artis tari, artis muzik. So kami akan duduk sekali berbincang pasal gerak, pasal rentak apa yang kita nak guna, contoh inang, joget. So, gerak yang sesuai. Contohnya macam kita nak lambangkan baju tu. So, kena cari gerak yang betul-betul orang kata menonjol. Dan lepas pembincangan ni, kami akan rakam sekali, akan buat gerak dan akan membuat pembincangan di Ibu Pejabat HQ kat KL. So, kat sana pun masih dalam pembincangan. Pembincangan untuk cari mana baik, mana yang tak okey, perlu tukar. So, kat sana sebenarnya banyak dorongan yang membuat saya lebih semangat untuk menghasilkan karya ni. So, akhirnya terhasillah Gencak Kebaya. Kalau busana Gencak Kebaya ni, kalau kita tengok, kalau dari belakang, dia macam kurung. Tapi kalau depan, memang potongan dia agak longgar. Di tangan dia berpesak, berkekek. So, baju ni memang lain daripada yang lain. So, si pemakai dia tu tak kisahlah orang yang kecil ke besar ke, memang sesuai untuk pemakaian dia. Okey, untuk sambutan selepas karya Inspitari Gencak Kebaya disampaikan. So maksudnya ada artis-artis dari negeri lain yang membuat research pasal kebaya Perlis. Ada yang bertanya pasal kebaya Perlis, cara potongan, cara ukuran baju. Sebab dia kata kebaya ni lain daripada lain. Maksudnya di negeri lain, potongan dia lain. Di Perlis, potongan dia lain. So, maksudnya, okeylah penerimaan dia sebab sebelum ni tak pernah pula orang tanya pasal kebaya Perlis. Tapi lepas karya Inspitari Gencak Kebaya dipersembahkan, banyak orang bertanya tentang kebaya Perlis. Okey, tarian ni memang akan sentiasa ditarikan di apa-apa majlis dan akan terus ditarikan supaya lebih ramai orang mengenali. Sebenarnya kalau boleh tarian ni kita angkat ke setiap negeri. So bukannya di Perlis, tapi mungkin di negeri-negeri lain pun boleh membuat tarian ni supaya orang lebih mengenali kebaya Perlis. Okey. Lepas karya Inspitari kebaya Perlis, ada juga yang bertanya kat mana boleh dapat kebaya Perlis ni sebab dia nampak dia sesuai untuk orang yang bertudung, orang yang bersih, orang yang berumur, memang sesuai untuk pakai. So mereka ada yang tanya kat mana kita boleh dapatkan kebaya Perlis ni, kat mana boleh jahit. So, okeylah penerimaan dia. Okey, bagi saya yakin selepas penghasilan ni sebabnya lepas penghasilan Gencak Kebaya ni, makin banyak orang yang membuat research tentang kebaya Perlis. Bertanya tentang kebaya Perlis. So, bagi saya, di situ orang dah nampak apa itu kebaya Perlis, uniknya kebaya Perlis. So, bagi saya mungkin orang-orang di sini, orang di Perlis pun boleh menerimanya, kebaya Perlis tu. So mungkin boleh pakai untuk majlis-majlis kenduri. So bagi saya baguslah sebab semua orang nak tahu pasal kebaya Perlis.
Ya, sebenarnya tu langkah yang tepat dan masa yang sesuai untuk kita angkat balik busana kebaya perlis untuk ditarikan. So bagi saya tindakan tepat JKKM Perlis sebab selepas habis inspi tari ada juga pertandingan kebaya perlis di sini. So bagi saya mungkin lepas ni setiap program JKKM boleh anjurkan pertandingan kebaya perlis supaya lebih ramai yang menyertai dan tahu apa itu kebaya perlis. Baiklah, inilah busana yang telah disiap je oleh Kak Ia. So sekarang saya akan tunjukkan cara-cara pemakaian busana kebaya perlis dengan tata riasnya sekali. Untuk kain, kita boleh sisih ke kiri ataupun ke kanan. Boleh buat alur ombak ataupun ikut cara kita. Macam generasi muda akan pakai ikut kesesuaian. So macam saya hari ini, saya akan buat sisih ke belah kiri. So sekarang saya akan tunjukkan cara pemakaian aksesori. Okey, pertama kita letak brush dekat belah dada. Okey, seterusnya rantai. Kalau boleh rantai ni biar labur. Okey, seterusnya bunga. Kalau boleh bunga melo, cempaka macam orang dulu, bunga melo, bunga cempaka yang kira klasik-klasik. Terus kita letak sini, kita pinkan je. Baik, seterusnya kita pakaikan cucuk sanggul. Cucuk sanggul ni ikut kesesuaian dengan cucuk sanggul apa yang kita nak. Okey, seterusnya kita pakaikan subang. Subang ni boleh subang gantung, subang bulat, ikut kesesuaian subang batu. Ni saya gunakan subang kepit. Okey. Bilang tangan. Okey, akhir sekali bilang kaki.
Gemarkan lengan siap berkikik terusan di dada. Kebaya perlis sungguhlah ayuhan putri berjalan. Kebaya perlis menutup wajahnya dengan selendang. Itulah adat Melayu yang sopan, kebaya dipakai untuk bertandang. Itulah adat Melayu yang sopan, kebaya dipakai untuk bertandang. Kebaya, hai kebaya perlis, pakaian budaya itulah lambang bangsa. Kebaya, hai kebaya perlis, sopan dan santun tetap terpelihara. Kebaya, hai kebaya perlis, terkenal namanya pasti tidak dilupa. Kebaya, hai kebaya perlis, kebaya perlis megah di Nusantara. Selain tarian gencak kebaya di dalam program Inspitari 2018, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis turut mengambil inisiatif dengan menganjurkan pertandingan kebaya Perlis sempena program Pesta Angin Timur Perlis 2020. Program ini anjuran bersama Jabatan Kemajuan Masyarakat Perlis dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan apabila berjaya menghimpunkan seramai lebih 30 orang pereka pakaian di negeri Perlis yang mempertaruhkan rekaan kebaya Perlis mereka. Kebaya Perlis dahulunya sering menjadi pilihan wanita negeri Perlis untuk digayakan semasa menghadiri upacara formal ataupun tidak formal. Kini pakaian tradisional ini semakin dilupakan seiring dengan arus pemodenan fashion masa kini. Kerajaan Negeri Perlis menyedari hakikat ini. Oleh itu, usaha yang dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perlis untuk mendokumentasikan tarikan proses pembuatan kebaya Perlis ini merupakan salah satu yang harus dipuji supaya kebaya Perlis ini terus relevan seiring dengan arus perkembangan fashion masa kini. Saya percaya dengan pemungkinan video kebaya Perlis, busana tradisional negeri Perlis, ini akan dapat menjadi pemangkin dalam membentuk sikap masyarakat untuk lebih mencintai warisan peninggalan generasi terdahulu. Semoga ianya akan dapat melahirkan generasi yang lebih kreatif dan melahirkan ilham mereka cipta pakaian tanpa meninggalkan warisan yang sememangnya tinggi nilainya. Kerajaan Negeri Perlis sentiasa terbuka dan menyokong sebarang usaha yang dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan, swasta maupun orang perseorangan demi mengangkat dan mempopularkan kembali kebaya Perlis. Pernah satu ketika dahulu, Kerajaan Negeri Perlis telah mengangkat dan mempopularkan kebaya Perlis ini. Kita telah menerbitkan buku kebaya Perlis dulu, kini dan selamanya pada tahun 2006. Ini adalah salah satu projek usaha sama Kerajaan Negeri Perlis bersama dengan Baidunita, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Perlis, Perpustakaan Awam Negeri, Muzium Negeri, Jabatan Pengguna Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Perlis. Buku ini mengandungi sejarah kebaya Perlis, teknik-teknik jahitan, latar belakang tokoh kebaya Perlis dan pelbagai koleksi kebaya Perlis. Dan sekarang ini buku ini ada di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Ya, seterusnya kita penganjuran program-program berbentuk bengkel jahitan kebaya Perlis bagi memperbanyakkan lagi mereka fashion atau tukang jahit yang mahir dalam pembuatan kebaya Perlis. Kerajaan Negeri Perlis juga telah bekerjasama dengan Kolej Komuniti Arau dalam projek baju kebaya Perlis terbesar di Malaysia dan pernah masuk dalam Malaysia Book of Record pada November 2013. Dan pada ketika itu juga Kerajaan Negeri Perlis telah mewajibkan supaya semua pejabat awam wanita di Negeri Perlis
mengenakan kebaya pelis pada setiap hari Jumaat. Dan kini setelah saya mengambil alih portfolio ini, kita telah menghidupkan semula kebaya pelis ini di dalam program penganjuran program Pesta Angin Timur pada tahun 2020. Bekerjasama dengan JKKN Negeri Perlis dan juga Jabatan Kemajuan dan Masyarakat Kemas Negeri Perlis dalam penganjuran pertandingan kebaya pelis. Dan seramai 20 perekar fashion baru dan lama terlibat dalam pertandingan ini. Dan kita juga tengah mengenal pasti, dikatakan ada juga kurung pelis yang sebelum ini telah dipopularkan, dan kita berharap dalam keadaan yang kita cuba nak hidupkan semula kebaya pelis dan kurung pelis ini, saya tengah merencanakan beberapa program ataupun bengkel jahitan yang akan kita buka kepada peserta-peserta wanita yang dah tahu ada basic menjahit, untuk kita popularkan, untuk kita perbanyakkan lagi pereka-pereka fashion wanita yang ke arah kebaya pelis dan kurung pelis ini, insya-Allah.